بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa, tuan-tuan, marilah terlebih dahulu sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali menyambung pengajian kitab kita masih dalam tajuk rukun sembahyang. Kita mendetailkan berkaitan dengan syarat sah setiap rukun sembahyang. Kita akan sambung tajuk baru, itu rukun yang kelima daripada 13 rukun sembahyang. Yang kelima, kita nak bincang malam ni tuan-puan, bagaimana cara untuk kita implement perbuatan rokok yang sempurna. Sebelum daripada ni kita dah bincang ada 4 juzub ataupun 4 rukun sembahyang, dan yang kita fokus berkaitan dengan cara. Setiap rukun itu kita nak tahu cara bagaimana untuk kita lakukan setiap satu rukun itu dari sudut tata cara ataupun dia panggil syarat sah setiap rukun. Sebelum daripada ini kita bincang rukun yang keempat, iaitu cara untuk menuturkan bacaan yang bernama Fatihah. Kita bincang ada 3 syarat sah. Baik, sambung malam ni rukun yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kelima daripada 13 rukun ataupun 13 juzub. Rukun ni refer kepada juzub sembahyang, sebahagian daripada diri sembahyang. Kelima daripada 13 juzub sembahyang, rokok, perbuatan rokok pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Jadi dalam kitab kita ni tuan-puan, dia campur 13 ini, dia tak asingkan antara perbuatan dan juga perkataan. Dia campur 13, 5 rukun qauli dan 8 rukun perbuatan itu dia campurkan, dia tak asingkan. Sebelum ni yang keempat rukun qauli, dan masuk hari ni rukun fi'li, perbuatan, cara untuk kita buat menggunakan anggota kita. Okey, rukuk ni tuan-puan, dia satu istilah, satu terma yang digunakan di dalam sistem syariat kita, yang merujuk kepada yang kata rukuk ni, iaitu bahasa kitanya bongkok, tunduk-tunduk. Bongkok tu orang bahasa lama, maksudnya tunduk. Jadi kita nak bincang malam ni, tunduk ni tuan-puan, dia ada beberapa level. Asas ataupun level basic, ataupun dia panggil level yang pertama ni ialah sah, bukan yang tertib lah. Yang keduanya dia panggil level yang sempurna, tunduk yang tahap yang sempurna ataupun yang terbaik, yang dipanggil sunat ataupun afdal. Dan ada juga tunduk yang ketiga, kita sebut juga tuan-puan, tunduk yang ketiga ni tunduk yang makruh, sah tapi tidak ada pahala tunduk tersebut. Itu kita nak elakkan, supaya setiap perbuatan dalam sembahyang ni tuan-puan, sebenarnya perbuatan ini, ibadat ni, kita nak kumpul pahala. Setiap perbuatan bagi ada pahala, setiap perkataan bagi ada pahala. Sebab itu kita nak kena tahu setiap perbuatan itu cara yang terbaik kita nak guna, kita nak buat. 3. Pertamanya cara yang asas, yang sah, dapat pahala wajib. Yang keduanya terbaik, iaitu sunat, dapat pahala wajib dan sunat, ada pahala tambahan. Dan yang ketiga tuan-puan, ini tidak ada pahala, yang kena elakkan, iaitu dia panggil tahap rokok yang makruh. Yang ketiga.
Ada juga yang keempat, kita sebut juga tuan-puan, ada juga rokok tapi batal sembahyang dia. Ada cara dia rokok, tunduk juga dia, tapi tunduk yang membatalkan. Kita akan sebut bagaimana cara tunduk dia sehingga membatalkan sembahyang dia. Tunduk tu dah okey dah, tapi ada perbuatan gerak yang lain yang boleh membatalkan sembahyang dia. Baik, kita tengok dulu tuan-puan, sebelum kita nak tengok tahap-tahap itu, kita tengok dulu makna rokok. Rokok pada tiap-tiap rakaat dengan tumakninah. Kita akan sebut sekejap lagi. Tumakninah ni sebenarnya dia panggil syarab. Dia syarab kepada tunduk. Tunduk walaupun cantik tunduk kita, tapi tak follow dia punya syarat yang diperuntukkan, maka tidak sah juga. Baik, tumakninah tu biar dulu. Kita tengok rokok dulu. Yakni yang kata rokok itu, yang kata rokok di dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa syarak itu ialah, iaitu membongkok, tunduk. Yang kata bongkok ni mana tunduk. Membongkok, yakni tunduk dengan menunduk, merendahkan kepala. Tunduk, bongkok dengan merendahkan kepala ataupun menundukkan kepala, dan dua tapak tangan, tahap tunduk itu dua tapak tangan diletakkan atas lutut. Maksudnya tuan-puan, tak perlu letak tu sunat. Ini dia cerita bahasa mudah saja, bahasa mudah, bukan wajib letak. Nak tunduk itu tahap mana tunduk kita itu? Tunduk kita itu asasnya dua tangan kita sampai kedua kepala lutut. Walaupun dua tangan kita tak pegang dua kepala lutut. Kerana pegang itu sunat yang asim. Dapat pahala sunat, bukan wajib. Kalau tak pegang pun sah. Kenapa? Kerana pegang dua tangan di atas dua kepala lutut ataupun letak. Maksud pegang ni letaklah. Letak dua tangan kita atas dua kepala lutut itu sunat. Kalau tak buat sah, cuma makruh. Kenapa makruh? Meninggalkan perkara sunat. Baik, okey, kita tengok tahap dia tuan-puan. Di sini dia tak cerita tahap lah. Dia cerita tahap dia satu saja. Itu dia panggil rokok, tunduk. Itu menundukkan kepala dan dua tapak tangan itu diletakkan atas lutut. Dua tapak tangan itu diletakkan atas lutut. Dia panggil rokok ni pada syarat tuan-puan, inhina'il musalli bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Itu dia panggil rokok. Rokok di dalam bahasa syarat merujuk kepada inhina'u, iaitu inhina' ni tunduk ataupun bongkok. Bongkok ataupun tunduk ini bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai. Tunduk tu tahap mana? Level mana tunduk itu? Tunduk sekira-kira sampai dihulurkan dua tangan ini sampai kedua kepala lutut. Tunduk peringkat tersebut baru dipanggil rokok. Baru dipanggil tunduk yang memenuhi tahap wajib ataupun tahap sah. Ini level pertama. Tahap pertama tuan-puan dipanggil tahap wajib, tak dapat pahala sunat. Dipanggil tahap sah, aqallu rukuk. Sekurang-kurang sah rukuk. Itu tahap pertama. Macam mana? Kita dah pernah tunjuk sebelum daripada ni, iaitu tunduk kita ni tuan-puan, ini bukan terbaik. Terbaik tahap yang kedua kita cerita. Ni level pertama dulu. Dia ada 3 level kan? Level pertama ni level wajib. Iaitu kalau tunduk kita tak cantik pun, tak macam kita tunduk biasa tu, itu yang terbaik. Itu level yang kedua yang terbaik. Tunduk level pertama, iaitu rokok kita, tunduk kita, tangan ni kalau letak hulur sampai kedua kepala lutut. Kalau orang yang ada tangan yang normal, bukan tangan terlampau panjang sangat, bukan terlampau pendek sangat. Tangan macam kita lah dipanggil tangan beradab. Kalau hulur tuan-puan sampai di dua kepala lutut. Tunduk peringkat tersebut dinamakan tunduk peringkat wajib ataupun peringkat sah. Tak dapat pahala sunat. Tunduk macam mana tuan-puan? Ini level pertama yang panggil rokok, iaitu kita menundukkan
kepala kita sampai peringkat asas, peringkat basic. Dua tangan kita sampai dua kepala lutut. Ni dua kepala lutut, tangan kita ngam-ngam tuan-puan. Ni. Maka ini dipanggil level rokok yang pertama. Ini dipanggil rokok juga. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau atas sedikit tuan-puan, tangan dia tak sampai di paha saja. Tangan tak sampai dua kepala lutut. Ni dua kepala lutut dah tak sampai kat sini. Maka kat sini orang panggil bukan rokok, dipanggil berdiri. Dah dipanggil berdiri tahap asas ataupun tahap wajib. Jadi dua kepala lutut itu letak itu sunnah. Tak letak pun okey, cuma makruh lah, jangan tak letak. Nak cerita beza yang wajib dan yang sunnah. Okey, tahap yang pertama saya tu. Tahap yang kedua dipanggil tahap sunnah ataupun afdal yang kita duk buat. Afdalnya tuan-puan, rokok ini sama kepala dengan punggung kita. Bontot kita kena sama dengan kepala. Jangan rendah kepala. Kalau rendah kepala tu level ketiga, makruh. Level kedua dulu dia kena sama. Sama macam kita buat tuan-puan. Sama iaitu ni. Nak sama kepala dengan punggung, kepala kita tengok tempat sujud. Jangan tengok di kaki. Kalau tengok di kaki, kepala kita dia akan macam tu. Kalau kita tengok di kaki tuan-puan, dia akan menjunan ke bawah. Jadi cara dia, kepala luruskan, tengok tempat yang kita nak sujud. Dan kita punya tangan kita ini, kita orang panggil kendur. Bukan kendur, maksudnya terikkan, tegakkan. Itu dipanggil, itu tahap yang terbaik. Dapat pahala wajib dan sunat ataupun pahala afdal. Ada dua pahala. Okey, settle tuan-puan. Yang ketiga ni makruh. Ini kena elakkan. Yang keempat haram. Yang ketiga makruh ni macam mana tuan-puan? Rokok yang makruh iaitu kepalanya lebih rendah daripada punggungnya. Punggung tinggi, kepala rendah. Dia nak terbaik sama, kepala dengan punggung. Sama saja. Kalau kepala rendah, punggung lebih tinggi, itu makruh. Kadang-kadang ramai juga tuan-puan, mungkin dia tak perasan, iaitu dia merendahkan kepala dia daripada punggung dia. Macam mana? Nak rendah ni tuan-puan, teknik silap di mana? Teknik dia silap, iaitu cara dia letak tangan. Apabila dia letak tangan di bawah lutut dia letak di betis dia, menyebabkan kepala dia akan rendah. Sebab itu sunat letak dua tangan ini di dua kepala lutut. Sunat dua tangan kita letak di dua kepala lutut. Jangan kita letak di betis. Silap teknik ni tuan-puan, yang jadi rendah kepala. Contoh saya buat rendah kepala. Kepala dia menjunan ke bawah, punggung dia di atas. Itu makruh. Dapat pahala, tak dapat pahala. Zero pahala sembahyang dia. Bukan kesemua pahala zero. Tempat itu sahaja tidak ada pahala. Sebab pahala ini dikira berdasarkan tiap-tiap perbuatan yang dia buat. Ada pahala. Cara pengiraan sistem pemarkahan tuan-puan, sistem pembayaran pahala disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Ulama kita sebut macam mana cara pembayaran pahala, dikira berdasarkan tiap-tiap rukun. Kalau sembahyang seorang diri satu pahala tuan-puan. Satu pahala bukan kesemua. Bukan satu tu selonggok, tidak. Satu ini dibayar setiap perbuatan kita. Rokok satu pahala, i'tidal satu pahala, sujud satu pahala, duduk antara dua sujud satu pahala. Tidak ada perbuatan yang salah, maksud perbuatan yang melanggar etika yang boleh menghilangkan pahala, tetap akan ada pahala. Tapi kalau kita buat pelanggaran etika, langgar etika ni dua tuan, haram dan makruh. Kalau kita buat makruh, maka tidak ada pahala tempat itu sahaja. Tempat lain kita tak buat makruh, maka ada pahala balik. Itu cara sistem pembayaran pahala. Baik. Yang ketiga ni, settle yang ketiga makruh, tidak ada pahala. Yang keempat tuan-puan, yang keempat ni batal. Tunduk yang boleh membatalkan. Tunduk cantik dah. Bukan makna ada tunduk yang batal, bukan. Tunduk dah cantik, tapi ada pergerakan lain yang boleh membatalkan pahala.
Yang boleh membatalkan sembahyang, bukan batal pahala, yang boleh membatalkan sembahyang dia. 3 tu dah settle tuan-tuan. Yang asas, yang kedua yang terbaik, yang ketiga makruh, yang keempat. Yang keempat ini dia buat macam mana yang boleh membatalkan sembahyang, iaitu dia tunduk adalah tunduk rukuk yang makruh, kemudian pergerakan lebih 3. Macam mana contoh tuan-tuan? Dia tunduk level makruh, kemudian dia bergerak lebih 3. Kan formula pergerakan selalu kita sebut, formula pergerakan dalam sembahyang ada 3 pergerakan berat. Pergerakan ringan okey, pergerakan berat. 1 makruh, harus serta makruh. 2 kali berturut-turut haram, tak batal sembahyang. Tapi dah haram dah. Dah ada rekod haram. Maksud haram ni dah kesalahan. Yang ketiga, 3 berturut-turut haram serta batal sembahyang. Contoh tuan-tuan. Ni makruh. Dia apa nama ni, rokok level makruh, kemudian pergerakan 1, 2, 3. Biasa ada orang buat. Dia guna dia teknik urutan. Dia urut dia punya betih dia tu. Ni ada. Itu 3 saja tuan-tuan batal. Dia tak ada kerja sebenarnya. Dia ada boring, tak tahu nak buat apa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tu imam pun tak bangkit-bangkit lagi. Maka dia pun tak tahu nak buat apa. Lurut betih. Apa ni, gosok-gosok. Urut. Tu bahaya tu kan. Sebab batal itu bukan pergerakan di dalam solat. Dia yang boleh ialah pergerakan, perbuatan sembahyang. Apa maksud perbuatan sembahyang? Perbuatan sunnah, pergerakan itu sunnah boleh buat, dan pergerakan itu wajib memang kena buat. Yang lain daripada wajib dan sunat tak dibenarkan buat. Kalau buat juga 3 formula itu. Kalau sekali makruh, tak ada pahala. 2 kali haram, bukan saja tak ada pahala, tapi ada dosa. Itu kita nak elakkan dosa di dalam sembahyang itu. Habis. Itulah dia tuan-tuan 4 tahap. Rokok 2-nya kita cuba elakkan, dan yang terbaiknya kita kekalkan cara yang kita buat itu. Itulah dia rokok yang terbaik. Kita dapat 2 pahala kat situ. Pahala pertamanya tetap ada wajib. Kita buat tu tuan-tuan, yang level kedua, level terbaik itu tetap ada pahala wajib. Cuma kita dapat bonus pahala. Ada 2 bonus di situ. Pertamanya ialah pahala tunduk. Tunduk cantik tu, tunduk level kepala dengan punggung sama. Itu satu bonus. Satu lagi pahala sunat ialah meletakkan 2 tangan. Itu pahala berasingan. Dia tak kira sekali. Meletakkan 2 tangan ke atas 2 kepala lutut, itu sunat yang asing. Kalau kita bongkok, tunduk, level cantik, dapat 1 pahala. Kalau 2 kepala, 2 tangan kita lepaskan. Kalau 2 tangan tuan-tuan kita lepaskan, tetap kita akan dapat 1 pahala. Pahala sunat, iaitu sunat tunduk terbaik. Kita tunduk terbaik dah tuan-tuan, tapi kita lepas tangan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi lepas pun kena jaga-jaga. Takut bergerak. Kalau bergerak lebih tuan-tuan, itu bahaya. Saya selalu sebut, itu cara hantu apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak pernah bertemu lah. Dia hantu, kalau kat saya dia panggil hantu kopek lah, sini dia panggil hantu tetek. Dia bongkok, tua dah. Hantu tu dah tua dah. Beribu tahun umur, jalan pun bongkok. Bongkok jalan tu, tangan dia macam tu lah berjalan. Jangan imagine lah. Habis. Okay, kita tengok pula tuan-tuan syarat. Dah settle dah cara ataupun tahap terbaik, dan kita nak tahap terbaik macam mana. Makruh kita elakkan, haram kita elakkan. Baik, kita nak tengok pula syarat sah rukuk. Sungguh pun tunduk kita itu kena tahu cara terbaik, dan kena satu lagi tuan-tuan, kena jaga bagaimana cara tunduk yang sah, yang memenuhi peruntukan yang ditetapkan oleh syarak. Okey, tumakninah. Syarat yang pertama tuan-tuan, tunduk syarat pertama, dia banyak syarat. Dan kitab lain dia sebut 4 ataupun 5. Tapi di kitab kita ni dia sebut 2 sahaja. Pertamanya tuan-tuan, syarat sah tunduk mesti ada tumakninah. Ini bahasa syarak. Kita pun panggil tumakninah, cuma bahasa kita lah. Bahasa syarak dia panggil tumakninah. Dia tu. Bahasa kita orang Melayu panggil tumakninah. Tumakninah. Itu syarat. Syarat kepada rukuk, syarat kepada i'tidal, syarat kepada sujud, syarat duduk antara 2 sujud,
empat perbuatan ini mesti ada tumakninah sebagai syarat. Baik. Apa dia tumakninah tuan-puan? Syarat pertama. Tengok dulu dia bahasa dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tumakninah asal maknanya tenang. Tumakninah dalam bahasa Arab tuan-puan, bahasa Arab ni bukan bahasa syarak. Kita fokus pada bahasa syarak. Sebab kita, kenapa fokus syarak tuan-puan? Implement kita, praktikal kita nak memenuhi bahasa syarak, bukan bahasa Arab. Cuma oleh kerana Islam ini tuan-puan, dia diturun perlembagaan dia ataupun bahasa pengantar dia bahasa Arab, maka orang Arab ini dia guna bahasa dia, ada makna di sisi orang Arab dan ada makna di sisi syariat. Ada dua makna. Kalau kita tak fokus makna syariat, dia hanya tinggal makna bahasa saja. Okey, makna bahasa Arabnya apabila sebut tumakninah ni dia panggil relax, dia panggil tenang. Tenang. Okey. Dan Adam ini bahasa syarak. Yang kita naknya apa dia tuan-puan? Yang kita naknya apabila sebut tumakninah, syarat rukuk, syarat i'tidal dalam bahasa syarak, dalam bahasa agama dia panggil, dalam istilah agama. Apa dia? Maksud dia ialah tuan-puan, tidak bergerak segala pergerakan kita yang bukan pergerakan sembahyang. Tu dia panggil tumakninah. Jangan bergerak walaupun sedikit. Tidak bergerak perbuatan kita, bukan perkataan, perbuatan. Perkataan bercakap. Itu dipanggil tumakninah, ni berhenti. Bahasa ringkas tuan-puan, dalam kitab-kitab lain disebut apa? Disebut berhenti sekejap. Apa maksud berhenti sekejap? Maksudnya tidak bergerak segala perbuatan kita, segala pergerakan kita, melainkan pergerakan sembahyang. Maksudnya apa tuan-puan? Bahasa mudah, jangan bergerak sekejap. Apa maksud sekejap? Sekurang-kurang sempat untuk kita sebut kadar subhanallah. Itu dipanggil tumakninah sekejap. Dipanggil berhenti sekejap. Dipanggil tak bergerak sekejap. Lepas tu kalau nak bergerak pun okey. Maksud nak bergerak tu nak bangkit ke i'tidal. Jangan dia bergerak anggota dia. Ini bahaya tuan-puan. Kadang-kadang tidak ada tumakninah, dia masih lagi bergerak, tangan dia bergerak, ataupun pergerakan dia berhenti tak sampai masa yang diperuntukkan kadar subhanallah. Ni cerita dia tak baca subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdih lah. Kalau dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, memang relax dia, memang berhenti dia itu sempat kadar yang diperuntukkan, bahkan lebih. Sebab dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalaulah dia tak baca, kadar mana yang mesti dia berhenti? Kadar sempat dia membaca subhanallah. Itu kadar yang paling minimum wajib dia berhenti. Wajib dia stop. Wajib dia tak bergerak. Jangan terus i'tidal. Jangan bergerak terus bangkit ke i'tidal. Kalaulah dia tunduk sekejap terus bangkit i'tidal, sekejap itu tidak sempat masa subhanallah, maka tidak sah rukuk dia. Walaupun tunduk dia cantik dah. Kenapa tidak sah? Tak dapat, tidak memenuhi syarat sah yang diperuntukkan oleh syarak. Itu tumakninah dipanggil. Tumakninah ni tenang, iaitu tidak bergerak. Dan tetap tidak bergerak-gerak, yakni tidak berguncang, dan tidak bergegar. Dan ni tafsir. Tidak bergegar badan dia. Jangan badan dia tu walaupun rukuk tuan-puan masih bergerak badan. Badan masih bergerak, kepala masih bergerak, jangan. Kena berhenti semua pergerakan. Kepala pun duduk diam, tangan pun duduk diam. Ya. Kalaulah dia rokok sambil bersih, kemudian tak stop pun, terus i'tidal, tidak dibenarkan. Maksudnya tidak memenuhi
syarat mesti tumakninah. Walaupun dia bersin itu pergerakan yang auto, yang bukan pergerakan sengaja, tidak membatalkan. Walaupun bersin sampai bergerak badan dia, tak membatalkan sembahyang, kerana itu bukan pergerakan sengaja. Tetapi ia tak membatalkan, tetapi dia kena ada tumakninah pada rokok, kalau kebetulan dia bersin ketika rokok. Maksudnya lepas bersin tu berhenti sekejap. Banyak tuan-puan syarat tumakninah yang kita perlu alert, kadang-kadang terlepas pandang. Rokok, i'tidal. Lepas tu pula orang baca khutbah tuan-puan, tidak sah khutbah dia. Khatib mesti berhati-hati ataupun cakna syarat sah membaca khutbah ataupun dua khutbah jemaah. Antara syarat sah khutbah ni tuan-puan, dia ada selain pada mualaf, khutbah pertama dengan khutbah kedua dengan solat, dia ada mualaf, dia tak boleh cross dengan benda lain, tak boleh senyap lama, tak boleh stop lama. Selain itu tuan-puan, dia ada tumakninah. Khutbah pertama duduk tuan-puan, sunat duduk. Sebab tu tok khatib dia duduk. Sunat, tak duduk pun tak apa, cuma sunat duduk. Kemudian dia nak sambung khutbah kedua tuan-puan, duduk itu mesti ada tumakninah sebelum dia sambung ke khutbah yang kedua. Kalaulah tuan-puan dia baca teks, contoh tuan-puan dia baca teks, dia duduk sambil tangan masih bergerak, tengok nak teks kedua pula, itu tidak ada tumakninah. Mesti dia berhenti sekejap baru ambil teks untuk yang kedua, ataupun BLS buka teks kedua pula. Itu berhati-hati. Tok khatib kena sentiasa jaga supaya tak terlepas pandang. Kerana dia duduk terus ambil teks kedua, tak dan pun tumakninah. Ambil teks kedua, tangan bergeraklah tuan-puan. Batal, bukan isu batal khutbah, bukan. Isu kena ada tumakninah khutbah pertama itu nak sambung khutbah kedua. Kena berhenti sekejap. Sekurang-kurang subhanallah baru dia ambil teks yang kedua, ataupun baru dia buka balik nak cek teks yang kedua. Baik, saya kata tuan-puan, maksudnya di sini iaitu dia nak jelaskan lagi apa kata tumakninah itu. Maksudnya di sini iaitu diam selepas bergerak. Dia dah bergerak rokok Allahu Akbar, bar settle. Maksud bar ini tuan-puan, sistem kita, pergerakan kita mudah saja, dia ada sistem dia, iaitu mula bergerak sunat kita matchingkan, samakan dengan pergerakan kita. Bar itu kita punya kepala kita dah sama dengan kepala kita, sama dengan bontot kita. Bar Allahu Akbar, jangan rapat baru Allahu Akbar. Ada setengah kita, ini silat teknik lah, makruh silat teknik ni, dia tidak menjejaskan apa, tapi makruh. Kadang-kadang dia rokok dulu baru Allahu Akbar. Dia itu kena seiring, mula dia bergerak sampai sahaja kepala dia sama dengan bontot, bar. Apabila bar saja dia kena diam, tu dia panggil diam selepas bergerak. Selepas bar, diam sekejap. Diam apa? Bukan mulut teruskan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Diam pergerakan, jangan kepala puduk goyang, jangan tangan puduk bergerak. Diam sekejap, sempat untuk menuturkan subhanallah. Tapi kalau dia diam sampai 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu lebih kadar yang diperuntukkan, cantiklah. Itu maksud diam selepas bergerak. Dan tetap anggota, tetap anggota ni diamlah. Maksud diam anggota, jangan bergerak, tu tetap anggota. Dan tetap anggota sekira-kira ada perenggan antara bangun dengan tunduk. Sekira-kira ada perpisahan ataupun dipanggil gap. Perenggan ni gap antara bangun dan tunduk. Dipisahkan bangun tu, tunduk nak bangun balik itu kena ada pemisah. Pemisah apa tuan-tuan? Diam yang sekejap. Sebab itu ada syariat. Diam itu dalam sembahyang tak diam saja, ada syariat, disunatkan baca. Tapi kalau bagi orang yang tak nak baca, kena diamlah, tak bergerak. Tapi
Yang sebaiknya tuan-puan, oleh kerana ada syariat di situ, sunat sambil diam, sambil membaca. Tu. Diam itu bukan sunat, itu wajib. Diam sekejap itu wajib. Cuma bacaan itu sunat. Tu. Tumak-nina ini syarat. Ini syarat pertama. Tumak-nina ini syarat bagi sah rukuk, syarat bagi sah i'tidal, syarat bagi sah sujud, dan syarat bagi sah duduk antara dua sujud. 4 perbuatan tadi tuan-puan, dia ada syarat yang sah, syarat yang sama. Macam kalau perbuatan tuan-puan, 4 perbuatan dia punya syarat yang sama, tumak-nina. Kalau rukun qauli 5, syarat yang sama, dia kena telinga dengar. Dia ada persamaan syarat. Qauli, telinga dengar, makhraj kena betul. Kalau perbuatan pula, keempat-empat ini syarat sama, mesti ada tumak-nina. Habis. Habis last sekali, syarat yang kedua tuan-puan. Di 2 syarat sahaja dalam kitab kita ni. Ketika hendak rukuk, ketika hendak membokok itu. Baik, sebelum syarat kedua tuan-puan, saya sebut takut terlupa. Sunat ketika rukuk. Sunat ketika rukuk tuan-puan, kita sebut tadi ada 2. Perbuatan ada 2. Perbuatan dia, iaitu satunya tunduk, peringkat terbaik sama kepala dan bontot, itu sunat. Perbuatan tersebut. Perbuatan yang kedua sunatnya tuan-puan ialah menghulurkan 2 tangan ke atas 2 kepala lutut. Itu sunat. Jangan letak atas betis, itu makruh. Tempat yang sunat, 2 tangan itu diletakkan atas 2 kepala lutut dan cekamkan. Maksudnya orang panggil apa? Tegakkan. 2 tapak tangan. 2 tapak tangan atas 2 kepala lutut. Jangan buat penumbuk tu. Ada orang tuan-puan, ni kita belajar rokok jangan buat penumbuk. Kita akan belajar akan datangnya sujud. Jangan ramai buat penumbuk sujud. Dia sujud dengan penumbuk ni. Jenis biasa duk papin tuan-puan. Hebat tu Haji papin. Dia buat sujud macam papin juga. Ni kita akan bincang sujud. Apa hukum sujud dalam keadaan tangan dia kepal. Itu akan datang. Baik, sunat 2 perbuatan. Satu lagi tuan-puan tambahan sunat. Totalnya ada 3 lah. Satu lagi sunat yang ketiga, iaitu sunat bacaan. Tumak-ninah itu bukan sunat, itu wajib. Berhenti, diam, segala perbuatan kita sekejap, itu wajib, bukan sunat. Cuma sunat yang ketiga, 2 tu perbuatan. Sunat yang ketiga adalah ucapan, sunat perkataan. Diam itu, dalam tumak-ninah itu disunatkan membaca bacaan ketika rukuk. Yang kita duk baca tu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Okey, cuma saya nak ulang sekali, kita dah ulang banyak kali. Sunat ini tuan-puan, dia ada 3 tahap. Ini boleh pilih, kita nak pahala yang biasa, yang terbaik dan paling terbaik. 3 tahap sunat. Pertamanya, sekurang-kurang mendapat pahala sunat. Sekurang-kurang sunat, ataupun dipanggil untuk mengelakkan makruh. Kalau senyap tak baca, makruh. Dia kena baca juga, nak hilangkan makruh. Iaitu pertamanya tuan-puan, dapat pahala sunat, iaitu dia membaca sekurang-kurang 1 kali. 1 kali itu tuan-puan dah dapat pahala sunat, tak makruh dah dia. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Yang kedua, tahap yang kedua, dia panggil sekurang-kurang afdal, ataupun umumnya tuan-puan dia panggil tahap yang afdal. Pertama sunat, yang kedua afdal. Cuma afdal ini dia ada level dia pula. Dia ada sekurang-kurang afdal. Paling rendah dapat afdal ialah 2 kali. 2 kali tu tuan-puan dah dapat sekurang-kurang afdal. Paling rendah level afdal ialah 2. Kalau 3, itu level yang kedua. 3 afdal, 5 afdal, 7 afdal, 9 afdal. Habis cakap 9, itu afdal. Dan tahap yang ketiga dipanggil tahap paling afdal. Bukan afdal, tetapi tertinggi. Maksudnya yang paling terbaik, bonusnya ialah 11 kali.
Dia peruntukan sebelah, tuan-puan. Jangan lebih-lebih. Kita ni dia mengada-ngada. Bagi sebelah dia nak buat 12. Ada orang tanya, ustaz, sebelah tu sikit, boleh tak saya buat 12? Orang bagi sebelah nak buat 12. Orang bagi satu nak tambah 2. Bagi 2 nak tambah lah satu lagi 3. Bagi 4 nak tambah 5. Tu ajaran sesat tu pun biasa dengar kan, kahwin 10 tu. Yang saya pernah sebut sinilah, saya tak silap. Yang pernah 10 tu. Sesat ajaran dia. Memanglah patut lebay juga. Pakai serban macam kita juga, berjubah juga, tapi kahwin 9. Dia tafsir Quran sesat, ikut kepala otak dia. Sebab Al-Quran sebut apa? Kahwinlah kamu 2. Kahwinlah kamu masna 2, wa thula 3, wa ruba 4. Dia campur. Masna 2, wa ruba. Waw ni memang dalam bahasa Arab, tuan-puan, kalau kita belajar, ada waw ni atau, ada waw ni campur. Ada lagi guna waw campur. Memang betul bahasa Arab ada dicampur. Ni dia ikut kepentingan dia lah. Tu kata kepala otak dia. 2 campur 3, 5. Wa sulasa wa ruba, dan campur 4. 5 campur 4, 9. Dan last sekali, kenapa jadi 10? Kalau kamu tak mampu berlaku adil, pilih 1. Campur 1 lagi. Jadi 10. Tu ada sesat, saya tak ingat di Johor, tak silap. Lama dah cerita ni. Ditangkap oleh Jabatan Agama Islam. Tangkap, kenapa? Tanya dia. Kenapa jadi 10 ni? Orang bagi 4, tak cukup lagi tu haji ni. Dia pun ceritalah. Dia kata ajaran kami boleh kahwin sampai 10. Jadi dia nak elak daripada kena tangkap lah. Dia kata ni ajaran kami, mazhab kami. Tak salah, kami faham Quran lain daripada mazhab Syafi'i faham lain. Pandai dia. Lah tangkap buh dalam J, baru faham betul. Jadi orang kita, tuan-puan, dia tak puas hati. Dia tanya, kalau kita buat 12, jawab dia, tuan-puan, 12 harus, bukan sunat. Tak dapat sunat dah 12, kembali harus balik. Dia katakan benda baik, kenapa boleh buat 11 saja? Pula tanya dia nak buat tu, tuan-puan, lebih buat baik. Dia katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ni zikir baik. Kalau kita buat lebih, kenapa jadi harus? Jawab dia, tuan-puan, ya, benda ni baik, tapi dia ada tempat dia. Tempat ni hanya diperuntukkan sekadar 11 saja. Kalau nak lebih boleh. Lepas sembahyang buatlah sampai 20. Tak buat pun. Lepas sembahyang, tuan-puan ambil tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika itu kembali balik asal sunat. Nampak tak? Dia punya formula dia. Zikir apapun, tuan-puan, zikir baik umumnya status di sunat. Sunat ketika orang panggil apa, di luar daripada masa yang dikhaskan, sunat. Tetapi kalau masa yang dikhaskan, kena tengok peruntukan masa yang dikhaskan itu bilangannya berapa, kena follow peraturan, tak boleh lebih. Kalau lebih, kembali balik harus. Sebab apa? Ada juga terpati. Kita jawab lagi. Sebab apa dia kata? Kerana ketika ini Allah syariat, Allah perintah sekadar sebelah. Allah bayar setakat sebelah. Kalau rajin pun Allah tak bayar. Rajin, ya bagus rajin tu, tetapi tak kena tempat, maka tak dibayar pahala oleh Allah Ta'ala. Hanya dibayar setakat 11 kali saja. Kali yang kedua tidak dibayar, kali ke-13 tidak dibayar, buat letih saja. Macam kita lah, tuan-puan. Ini perumpamaan analogi saja. Kita upah, tuan-puan, upah orang Malaysia Umpu. Datang kawan kita Bangla dari Malaysia Umpu. Kita kata ni belakang rumah ni saja saya bayar 100. Dia rajin terlebih. Dia kata tak apalah saya buat. Saya bayar setakat 100 saja. Lebih tu saya tak bayar. Saya tak suruh yang lebih tu. Dia bedah sampai lebih. Nak sampai dalam sepadan orang lain. Tanah orang lain dia pun potong rumput juga. Nak minta dengan kita. Kita tak bayar. Begitulah analoginya. Memang Allah tu kan bayar pahala kalau baik, tapi kena ikut peraturan dia. Kalau dia suruh kadar itu saja yang dia bayar. Baik, habis tuan-tuan. Kita terus kepada last kali, syarat yang kedua.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketika hendak rokok, yakni hendak bongkok, hendak tunduk itu, syarat yang keduanya, tidak atau hendaklah niat rokok. Sekiranya seorang itu rokok, membongkok kerana hendak sujud tilawah, tiba-tiba sampai hak rokok, terus dijadikan rokok, nescaya tidak memadai, tidak sah. Bahkan wajib ia bangun semula kemudian rokok. Maksud apa tuan-puan? Maksudnya kita rokok ini kena rokok tujuan sembahyang. Jangan kita niat tujuan lain. Kalau kita niat tujuan lain, tidak sah rokok kita. Contoh tuan-puan, ini contoh dia lah. Contoh kita. Contoh kita rokok ni tuan-puan, niat apa? Niat nak hilang sakit pinggang. Sakit sangat ni, Tok Iman dia baca surah panjang sangat. Kita duduk, bila lah Tok Iman nak rokok, bila Tok Iman nak siap ni, dia tarik panjang sangat. Kita sakit pinggang, nak berdiri lama tak boleh. Lepas tu rokok itu niat apa kita tuan? Niat nak bagi lega, nak bagi hilang sakit pinggang rokok ni. Betul orang pinggang, maka tidak sah rokok kita. Sebab tu imam dia kena sederhana. Apabila dia sembahyang, iza ahadukul musalli, apabila salah seorang daripada kamu itu musalli, sembahyang di kalangan kamu, maka hendaklah falyukhaffif, hendaklah kamu ringankan. Maksud apa ringan tuan-puan? Ringan ini maksud dia baca sunat itu kadar sederhana, tak terlampau panjang, tak terlampau pendek. Dan bacaan sunat dia tuan-puan hanya dibenarkan baca sekadar 3 kali yang afdal saja. Paling afdal tidak dibenar. Kalau 5 pun makruh dah tuan-puan. Kalau iman membaca sujud 5 kali, makruh. Rokok 5 makruh, dia setakat 3. Tak boleh lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3, status dia makruh. Tak haram lagi. Status dia makruh. Kenapa? Kerana sunat yang disunatkan hanya peringkat afdal. Tak dibenarkan untuk dia ambil peringkat yang paling afdal. Kan dia afdal itu pun dia ada level dia 2, 3, 5, 7, 9. Dia hanya 3 saja. Sujud pun sama. Melainkan, ini disebut dalam kitab banyak, kitab yang Ahmad Talibun juga disebut, iaitu melainkan sekiranya makmum dia ini dia tahu, makmum regular customer semua dia kenal, makmum reda sujud lama, makmum reda baca surah panjang. Kalau makmum yang dia ada seorang yang dia tak kenal, tak boleh. Mesti semua makmum dia 20 orang ni semua dia kenal. Dia kenal memang makmum ini makmum yang setuju, reda walaupun baca panjang. Yang tu tak makruh. Boleh dia baca sampai sebelah. Contoh tumpang, contohlah makmum yang kita kenal ini, kalau surau kita ni memang jangan orang lain tumpang. Kalau ada orang tumpang walaupun seorang, tak boleh. Kena fal yukhaffif, kena ringankan. Kenapa? Karena Nabi sebut di belakang kamu itu ada orang yang sakim, ada orang yang sakit, ada orang yang dhaif, ada orang yang lemah di kalangan kamu. Tetapi apabila kamu sembahyang seorang diri, kata Nabi, falyutawwil ma syaa, hendaklah sunat kamu panjangkan kadar yang kamu nak. Kalau kamu sembahyang seorang diri, kata Nabi, panjangkan kadar mengikut kadar yang kamu nak. Karena di belakang ada orang sakit, di belakang ada orang yang dhaif, ada orang yang tua. Walaupun dia tak sakit tapi dia tua, tu dipanggil dhaif. Tu. Maka tuan-puan, kalau kita sakit, tu iman baca panjang, aku nak kena rokok. Kenapa? Nak hilangkan lengah. Sujud kita tidak sah. Itu rokok kita tidak sah. Baik. Kerana hendak sujud tilawah, ni contoh dia lah, contoh dia ni, hendak sujud tilawah, tiba-tiba sampai hak rokok, terus dijadikan rokok, nescaya tidak memadai. Ini contoh dianya sujud tilawah, tiba-tiba separuh jalan dia tukar niat nak jadi rokok. Itu tidak sah. Habis. Dan keenamnya, kita dah masuk insya' tuan-puan, dan keenamnya i'tidal dengan tumakninah. InsyaAllah kita baca bulan depan, iaitu i'tidal dan sujud. Kedua-dua ni kita rangkumkan sekali.
Dia paling banyak sikit tuan-puan. Yang tidak ni dia simple saja, dia mudah. Yang banyak sikit ialah sujud. Sujud tu dia agak detail. Dalam kitab kita ni dia tak berapa detail sangat, tapi kita akan tambah. Dia detailnya sujud ni tuan-puan, dia ada wajib, syarat wajib, dan dia ada sunat. Dia ada lebih kurang 5 perkara sunat dalam sujud itu. Sunat ni bukan bacaan kita dah tahu subhana rabbil a'la, tapi sunat pergerakan. Kadang-kadang kita nak buat tu kita tak perasan sebenarnya package sunat banyak yang kita buat itu. Tunduk, dia ikut follow ikut urutan dia punya, ikut step dia panggil. Ikut step, letakkan 2 kepala lutut, kemudian 2 tangan, kemudian sujud. Ada orang yang tak mampu, dia terjun dulu, dua tangan dulu. Kalau dia buat, dia mampu, dia buat macam tu, makruh. Yang sunatnya ikut step. Itu satu. Yang kedua pula banyak. Yang kedua pula teknik renggangan. Dia nak renggam ini, kalau dia tutup sikit makruh, dia kena buka. Buka terlebih pun makruh, buka kadar sederhana saja. Itu dia kena belajarlah cara nak buka, tutup dia punya side mirror dia ni. Apa nama ni? 2 tangan dia ni. Dia rokok, dia sujud. Kan letak tangan tuan-puan kan, ada orang letak tangan ni ganggu ni, orang sebelah ni dia pakak, dia pacok macam tu. Kita nak tahu teknik yang betulnya macam mana. Adakah letak 2 tangan macam tu parking, orang lain pun kepala siku kita kena atas kepala orang lain, adakah kita luruskan? Dia luruskan satu tangan kita ni ke depan, 2 tangan parking, dan 2 ni pula dia ada teknik dia macam mana nak letak. Wallahu a'lam. Itu bulan depan tuan-tuan. Gatal tak tahan. Boleh tak garu gatal kalau tak tahan? Dia begini tuan-tuan. Menggaru di dalam sembahyang hukum dia umumnya harus, dan dia ada teknik dia lah. Hukum menggaru ni harus, tetapi ada tetapi cerita boleh. Cuma cuma makruh. Kalau boleh elakkan, tapi oleh kerana taham pun tak boleh juga. Dia duduk jolok juga, syaitan duduk kacau juga, gatal juga, taham ni gatal, nyuk. Dia kacau. Kita duduk taham lah. Syaitan ni dia pandai tuan-tuan. Selalu kita sebut lepas bagi salam tak ada nyuk dah. Dia ingat nak minum air dah. Dia ingat TO dah. Waktu duduk semayang tu TO tak ingat. Dia duduk nyuk gatal. Sak gatal hidung lah, sak kening lah, sak atas belakang lah. Cuba tahan. Tahan pun tak boleh juga. Dia suruh garu juga. Boleh tak garu? Boleh. Dia panggil harus garu. Cuma makruh. Kalau boleh sunat tahan, jangan bergerak. Itu dapat pahala. Tak bergerak. Maksud tak bergerak ni, garu tu kan bergerak. Kalau boleh tahan, sunat. Cuma kita nak cerita tak boleh tahan dah tuan-puan. Garu boleh, teknik dia tuan-puan, jangan bergerak anggota berat lebih 2. Sebab 2 tu dah haram. Kita nak bergerak sekali saja, dia harus sekali. Contoh kita kiam, kan kiam sunat kiam. Nak bergerak, garu di inilah gatal nyuk-nyuk ni. Dia gatal di pipi kita. Okey, bergerak anggota berat sekali saja. Anggota ringan boleh bergerak sampai puas lah. Tak perlu bilang 3 kali. Sebab anggota ringan. Mana berat? Tapak tangannya anggota berat. Jangan lebih 2. Sebab 2 dah haram. Memang tak batal 2, tapi dah haram lah. Tapak ni berat, lengan ni berat. Maka sekali saja pergerakan. Yang ringan yang dia boleh bergerak banyak kali ni ialah ni. Yang jari ni adalah jari ni ringan. Maka bergerak jari. Jangan menggaru dengan tapak tangan. Jangan. Itu bakal sembahyang. Garu dengan anggota ringan, iaitu jari. Cara dia tuan-puan, bergerak sekali. Parking dulu. Parking di muka ni. Parking, garu lah. Garu dengan apa? Jari kita. Jangan garu macam tu. Itu batal sembahyang. Itu dia hantam 2 kali dah. 1, 2, batal sembahyang. 3 lah batal. Ada orang dia hantam. Dia tuan mana dia nak tahu ni? Garu sini. Syekh cakap, garu lah ji, gatal ni. Dia pun rasa gatal sikit, dia turun layar. Ni. Ada berapa dah tu? Ni. Tu syaitan kacau dia. Sebenarnya makruh ni, kenapa makruh ni tuan-puan? Makruh langgar larangan. Kerana risiko
Dia sangat berisiko untuk haram dan juga boleh membawa kepada batal. Itulah syarat menutup ruang perbuatan yang boleh membawa kepada makruh, boleh membawa kepada haram dan boleh membawa kepada batal. Dan itulah tuan-puan, syaitan akan cuba sedaya upaya untuk kecek kita dan hati kita ini tuan-puan. Dia cuba pedaya selicik yang mungkin untuk kita layan dia. Kita duk syok layan. Tu bahaya. Tu sampai keluar air mata gatal sangat. Ya. Okey. Kalau imam, kita jadi imam, bukan kita jadi imam. Kita rokok, tiba-tiba ada makmum datang nak jadi, ada orang datang nak jadi makmum. Yes, ada orang datang nak jadi makmum. Kita dah settle dah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Adakah kita boleh terus bangkit? Di sini tak. Di sini sunat. Kita tunggu sekejap bagi dia dapat rakaat. Sunat, kita menunggu sekejap untuk bantu dia dapat rakaat. Dapat dikira satu rakaat. Dia sempat rokok dengan imam, dikira satu rakaat. Fatihah itu ditanggung oleh kita. Yes, sunat kita tunggu sekejap. Asalnya makruh kita baca panjang. Kita imam lah. Kalau kita memang tak niat imam, memang baca panjang lah sunat. Kita tak niat imam pun. Tak niat imam, dah dia nak ikut, lantak dia lah, dia nak ikut, aku tak nak jadi imam. Kalau kita niat imam, memang kita imam kepada orang lain, kena ra'i lah. Tapi kalau kita tak nak jadi imam, kita duduk seorang di mayang bucu mana-mana, ataupun datang orang follow kita, kita tak niat jadi imam pun, aku malah jadi imam. Boleh tak orang lain follow? Boleh. Orang lain follow tuan-puan, tak syarat dia kena jadi niat jadi imam untuk dapat pahala kita. Walaupun dia tak niat jadi imam, tetap kita dapat pahala kalau kita niat makmum. Tak syarat. Syarat asalkan dia sah sembahyang saja. Kalau kita tahu imam ni okey ni, sah sembahyang dia, boleh follow. Walaupun dia tak nak jadi imam, dia tak niat pun dia jadi imam, boleh. Ragu-ragu maksud? Ni tak boleh. Dia kena zone paling level, 3 level ni kan. 3 level penilaian dia. Pertama yakin kita kenal lah dia. Yakin kita selalu dengar dia baca. Yang kedua zone ni boleh. Yang ketiga ragu-ragu, tak boleh. Dia kena, sebab imam ni tuan-puan, syarat dia takkan belajar akan datang. Syarat untuk ikut orang ni, kriteria dia orang yang sah sembahyang dia. Macam mana kita nak tahu? Kita yakin, kita tahu, kita biasa dengar dia, biasa tengok dia, itu yakin. Yang kedua, kita tak tahu, tak yakin pun, tak pernah dengar dia baca, tetapi zon macam mana? Zon ni kita tengok karakter dia. Lepas tu pula kita tengok, awak panggil apa, kita dah dengar sekejap Allahu Akbar dia, itu je kita dengar. Adakah yakin? Tak, itu baru Allahu Akbar. Fatihah kita tak dengar lagi. Yakin ni dia kena dengar. Tu dia panggil yakin. Yakin kena dengar. Zam ini tuan-puan, berat hati kita, tetapi ada dalil. Berat sangkaan dia ni sah sembahyang, ada dalil. Dalil ni sama ada orang cakap, dalil ni boleh jadi dalil juga tuan-puan. Dia ni orang sini, memang jemaah sini, dan dalil juga kita tengok, oh di sini ada kuliah fiqh. Itu boleh jadi dalil juga. Tapi sebenarnya tak yakin tu. Kuliah je ada, dia tak datang pun. Memang kuliah ada. Fiqh tiap malam Khamis datang tak pun. Hak datang itu saja. Boleh clear. Maksudnya ni yakin memang dia orang mengaji. Tapi kita tak kenal dia. Kalau ada dalil, ada penunjuk yang boleh kata dia ni okey sembahyang dia, boleh diikut. Selagi mana kita tak real dia ni memang tak boleh ikut, okey sembahyang kita. Tapi apabila salam dengan fake, memang tak boleh zon lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fake. Sembahyang lain jawab gaya dia. Tadi nampak cantik, lebaynya, pakai serban besar, jubah elok dah. Tak boleh berpandukan jubah dengan serban saja tuan, tak boleh. Ada orang dia kata, saya zon Ustaz. Apa tanda zon dia? Pakaian dia tak boleh. Pakaian tidak boleh menjadikan zon. Memanglah kalau ikutkan standard sebenar tuan-tuan, sebenarnya
Hari ni tak boleh. Sebenarnya boleh. Sebab kalau ikut asal untuk pakai uniform ini kena orang yang boleh. Bukan mudah dalam agama untuk memakai uniform ulama. Jangan. Haram memakai uniform ulama sekiranya dia tak basic pun tak lepas, tak boleh. Cakap serban tu okey lah. Tapi pakaian ulama. Ulama dia ada jubah dia. Dia ada jubah dia. Ada 2 lapis jubah. Jubah pertama, jubah kedua. Kainnya, kain ridaknya. Serban ni tak apa kita nak sunnahnya. Saya pun ni tuan-tuan, sebab tu jangan pakai serban. Kita bukan ulama. Kita reti baca je. Bukan reti apa pun, reti baca je. Sebab tu jangan pakai serban. Takut orang tertukar. Ini boleh ni. Walau kita tak boleh pun. Itu takut. Kita nak pakai bercirikan orang alim, kita tak alim. Bahaya. Bahaya di mana? Orang follow kita. Orang follow hak betul, okey lah. Takut orang follow hak kita hak tak betul. Itu kita kena berhati-hati. Sebab itu pakaian tidak boleh menjadi indikator untuk nilai dia itu sah sembahyang dia. Tidak. Okey. Saya pernah saya cerita kat tuan-tuan kan. Saya pergi satu RNR. Saya kalau RNR jarang saya follow orang tuan-tuan. Ragu-ragu nak follow. Dah lah semayang. Mula-mula kita tengok. Kalau lah kita tengok karakter kan. Pakai jubah, pakai kopiah. Pergi. Allahu Akbar. Cantik Allahu Akbar. Semayang tak dengar pun. Macam mana cerita tuan-tuan? Kita duduk dekat dia, tak dengar pun dia semayang. Qawli. Tidak ada pun qawli. Tak boleh. Ada satu cerita tuan-tuan. Saya semayang di RNR Bukit Gantang. Saya lepas ambil wuduk. Datang seorang pakai jubah putih, pakai kopiah. Datang-datang saya lepas ambil wuduk. Saya rock sikit tuan-tuan. Dia tengok saya, dia terkomak. Dia arahkan saya komak. Saya komak. Saya pun ragu-ragu juga. Betul kalau baik ni. Saya pun komak lah. Dia tu saya komak. Terus kan. Saya mula-mula ragu-ragu aku nak ikut tak nak ikut. Tapi oleh kerana dia suruh komak, saya komak lah. Saya komak terus sembahyang. Sembahyang waktu tu tuan-tuan maghrib tak terlak. Maghrib. Maghrib mudah tuan-tuan. Dah dia dengar bacaan. Payah ni sembahyang asar dengar. Sembahyang zuhur. Dengar dia baca bismillah tuan-tuan fi awal lagi. Tu dia. Jubah bukan main labu. Awal lagi fi. Baik aku pakai seluar. Semua tak pakai seluar jean lah. Seluar jean pun tak apa. Pakai seluar jean. Bacaan baik pakai seluar jean dengan jubah tuan-tuan. Bukan nak marah pakai jubah tuan-tuan. Bukan, jangan tuan-tuan silap. Nanti bukan buang jubah pula. Bukan nak marah pada jubah. Tetapi nak sebelum jubah tuan-tuan tambah dulu ilmu. Takut tertipu orang. Maka saya pun lepas saya dengar bismillah dia, terus saya mufaraqah. Saya semayang seorang diri tuan-tuan. Tapi dia siap dululah. Tak ada jumpa lah. Kalau dah jumpa pelik juga. Okey, mufaraqah ni tuan-tuan. Ada yang batal tak perlu mufaraqah. Ada yang batal terus tak perlu mufaraqah. Ada yang kena semayang lain. Okey, kalau kita tengok, kita dapat detect dia batal, tak boleh follow, boleh terus mufaraqah. Tapi cepat. Apa mufaraqah niat dia? Aku semayang seorang diri. Itu niat mufaraqah. Tak perlu sahaja aku mufaraqah. Terletak aku semayang seorang diri. Itu mufaraqah tu. Maksud mufaraqah ni separate. Mufaraqah ni asing daripada imam. Tapi kalau kesalahan daripada awal, tak boleh mufaraqah. Tak sah kita ikut awal lagi. Contoh tuan-tuan. Kita tengok dia ni ada najis. Kita tengok dia ni kain carik, kain terbuka. Daripada awal lagi tak sah sembahyang dia. Ataupun kita memang tahu daripada awal dia ni memang orang yang jenis bacaan dia tak sah, tak boleh ikut. Tapi kita tak kenal dia. Apabila kita dengar bismillah dia fail, mungkin ketika tu jadi fail. Jadi kita tak perlu sembahyang lain, kita boleh mufaraqah segera. Tapi kalau kita tahu orang ini memang dia jenis bacaan tak betul, kita tak boleh ikut. Maksudnya awal lagi tak sah. Awal lagi tak sah kita ikut dia. Itu beza tak sah dengan batal. Kalau batal tuan, kita detect benda yang tak boleh, terus mufaraqah. Maksudnya terus aku semayang seorang diri. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, kalau ada soalan lagi simpan bulan depan. Nanti bulan depan tak ada soalan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.